Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Insya-Allah dalam pertemuan ini kita akan melihat satu lagi pembahagian kepada hadis, iaitulah hadis dari segi al-qabuli war-rad, diterima atau ditolak, ya. Setelah kita melihat pada kuliah yang lepas pembahagian hadis yang pertama, iaitulah taksimul hadis min haitsu wurudihi, ya. Hadis dari segi sampainya kepada kita, wurudihi ataupun wusulihi ilaina, ya. Maka terbagi dua, mutawatir dan ahad, ya. Mutawatir ada lafzi, ada maknawi. Ahad ada al-gharib, al-aziz dan juga al-masyhur, ya. Okey. Pembahagian yang kedua, at-taqsimus tsani, ini yang lebih penting dan inilah yang paling utama sebenarnya, iaitulah taqsimul hadis min haitsu al-qabuli war-rad, ya. Pembahagian hadis dari segi diterima ataupun ditolak, ataupun dikatakan taqsimul hadis min haitsu hukmihi wa sihhatihi wa darajatihi, ya. Pembahagian hadis dari segi hukum ataupun status nilainya, ya, kesahihannya, ataupun juga disebut sebagai darajatihi, ya, darjatnya. Jadi kita ada hadis al-maqbul dan hadis al-mardud, ya. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Kita akan tengok nanti al-maqbul ada dua, as-sahih dan juga al-hasan. As-sahih kita ada as-sahih li dzatihi, as-sahih li ghairihi. Al-hasan kita ada dua juga, al-hasan li dzatihi, al-hasan li ghairihi. Kemudian al-dhaif. Al-dhaif satu nama besar kepada mardud dan pecahannya sangat banyak. Paling rendah sekali ialah al-mawdu', ya, hadis palsu, ya. Jadi kita akan lihat semua itulah, ya. Aqsamul maqbul, ya, hadis maqbul. Al-mabhas tsani taqsimul maqbul ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi, ya. Hadis maqbul dari segi diamalkan dan tidak diamalkan. Tengok bawah. Okey. Aqsamul maqbul. Yuqsamul maqbul binisbati ila tafawuti maratibihi ila qismain ra'isiyain. Huma sahihun wa hasan. Ini kita cakap tadi lah. Jadi makbul ada dua, sahih dan hasan. Kedua-duanya makbul. Wa kullu minhuma yuqsamu ataupun yuqassamu ila qismaini. Kemudian dua ini pula dibagi dua lagi. Li dzatihi wa li ghairihi. Mana sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Kita tengok bawah. Jadi kita ada empat, ya. Sahih li dzatihi. Kita tengok. As-sahih apa dia? As-sahih lughatan didus saqim, ya, lawan dia saqim, ya, sakit. Wa huwa haqiqatun fil ajsam majazun fil hadis, ya. Asalnya digunakan pada tubuh. Jismun sahih, Aliyun sahih, Muhammadun sahih. Muhammad sihat, ya. Hadis secara majazi lah, hadis sahih, hadis sihat, ya. Mattasala istilahan, mattasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti an mislihi ila muntahah min ghairi syuzuzin wala illatin, ya. Istilah kita tengok, kita ada 5 keratan. Mattasala sanaduhu 1, binaqlil adli 2, ad-dhabiti 3, an mislihi ila muntahah min ghairi syuzuzin 3, 4, ya. Wala illatin, yang 5, ya. Bersambung sanad, mattasala sanaduhu. Sanad ni mesti bersambung. Lawannya manqata'a, apa yang terputus. Binaqlil adli, ya, dengan perpindahan seorang adil. Lawannya binaqlil fasiqi, dinukilkan oleh seorang fasik. Adil maknanya seorang yang bagus dari segi agama dan maruah, ya. Lawannya fasik. Al-dhabiti, ya, yang tekun, teliti, ya. Lawannya banyaklah mughaffal,
apa nama, sahibul awham dan sebagainya, ya. Ad-dhabiti, yang tekun, maknanya tidak silap, tidak lalai, ya. An mislihi ila muntahah, itu semua berlaku daripada awal sampai ke hujung. Mestilah sahih semua, mestilah adil dan tabik semuanya. Min ghairi syuzuz. Okey. Kemudian kita ada syarat keempat dan yang kelima, iaitulah tanpa syuzuz. Nanti kita akan tengok apa makna syuzuz. Syuzuz ialah kesilapan seorang yang adil tabik. Seorang yang teliti, dia akan tersilap juga. Jadi hadis tu janganlah termasuk dalam kesilapannya. Biarlah masuk dalam apa yang diriwayatkan dengan betul. Wala illah, dan tidak ada kecacatan, ya. Kecacatan yang dikesan oleh ulama-ulama ilal. Ini penyakit dalaman, nanti kita akan tengok apa maksud sebenarnya, ya. Syarhul ta'rif, tengok syarah ta'rif. Ya, yang pertama, mata ittisalus sanadi. Ada 5, ya. Anna kulla rawin min ruwatihi qad akhadhahu mubasharatan amman fawqahu min awwali sanadi ila muntahahu, ya. Setiap perawinya mengambil secara langsung daripada atasnya, ya. Setiap perawi mengambil hadis daripada perawi di atasnya, gurunya, ya, tanpa ada orang tengah yang terbuang, ya, yang hilang daripada sanad. Semuanya jelas, ada sanad, ada nama. Min awali sanadi ila muntaha, daripada awal sanad sehingga hujungnya. Sama ada awal sanad tu maksudnya daripada Bukhari contohnya sampai ke Nabi kita SAW. Itu awal sanad daripada muntah, hujung-hujung sampai ke sahabat lah, sampai ke Nabi SAW. Adalatul ruwah, okey. Yang bersambung sanad ini melalui perawi, ya. Perawi kena ada 2 sifat. Ba dan jim ini 2 sifat perawi. Yang pertamanya adalah kullu rawin, anna kulla rawin min ruwatihi ittasafa biqaunihi. Okey, ini adalah apa dia adalah? Adil. Musliman, pertamanya orang Islam, kafir tak boleh. Balighan, balik, budak tak boleh. Akilan, berakal, orang gila tak boleh. Ghairu fasikin, tidak fasik, ya. Wa ghairi makhrumil muru'ah, dan tidak rosak marwah. Jadi kita ada 2, ya. Berkait dengan Tuhan orang panggil, berkait dengan agama orang panggil fasik. Kalau rosak dengan hubungan dengan orang, mencelakan marwah, itu makhrumil muru'ah, juga tidak adil, ya. Jim. Dhabtur ruwah. Okey, perawi sifat keduanya mestilah teliti, tak cukup adil saja, tak cukup orang kata wara', tak cukup dengan sembahyang puasa sajalah. Kalau rajin sembahyang malam, tiba-tiba dalam kelas tidur, itu tidak dhabit orang panggil. Ai anna kulla rawin min ruwatihi kana tamil dhabt, ya, mestilah sempurna dhabit. Maknanya hadisnya biar betul. Kalau boleh semua betul lah, tapi biasanya takkan jadi macam tu. Kebanyakannya betul, ya. Dhabit ada 2 cara. Dhabit ni maknanya ketelitian untuk menjaga hadis. Yang pertama, dhabtu sadrin, hafalan dada, ya. Maknanya hafalan dada dia teliti. Yang kedua, dhabtu kitab, hafalan kitab, mana tulisan kitab dia betul. Kitabnya betul-betul diperhalusi dan dijamin betul tulisannya tepat, tidak silap, ya. Kemudian kita ada 2 lagi syarat. Ini syarat orang kata, kita lihat semula daripada awal sehingga ketiga tu melalui adamus syuzuz. La yakunul hadisu syazan. Hadis tu janganlah syuzuz, ya. Syuzuz ialah seorang yang adil, dhabit, meriwayatkan berbeza daripada adil-adil dan dhabit-dhabit yang lain, ya. Maksudnya dia bagus, tapi periwayatannya silap berbanding dengan periwayatan orang lain yang bagus-bagus juga. Jadi menunjukkan hadis dia itu silap. Yalah, kita tahu kan, orang yang teliti macam mana pun mesti ada kesilapan. Macam mana nak tahu kesilapan? Inilah ilmu syuzuz, ya. Ilmu mengesan kesilapan perawi yang baik, ya. Ialah perawi yang baik ni kita bukanlah 100%, betul. 80% dah baik, 85, 90.
Syuzuz ialah 10%. Kalau 90% dia betul, 10% dia salah, jadi syuzuz itu 10. Maknanya antara kesilapan yang diriwayatkan. Walaupun hadisnya banyak betul, tapi ada juga kesilapan. Kesilapan ialah syuzuz, ya, dikesan melalui perbandingan dengan rawi-rawi yang lain, ya, yang juga adil dhabit. Mukhalafatu thiqah liman huwa awthaqu minhu. Apa dia syuzuz? Berlainan ataupun berlawanan, ya, seorang thiqah. Thiqah ialah adil dan dhabit. Al-adlu dhabitu dalam kurungannya thiqah, ya. Jadi perawi yang thiqah, perawi yang adil lagi dhabit, tiba-tiba dia berbeza dengan orang yang lebih thiqah daripadanya. Orang lebih thiqah ni mungkin seorang yang lebih kuat daripadanya, imam, hujjah, hafiz, ataupun lebih ramai, ya, thiqat, ya, thiqat yang lebih ramai. Jadi menunjukkan dia yang silap, ya. Hak tengok bawah. Adamul illah. Budi illah. Illah ialah penyakit dalaman. Kadang-kadang sanad dikatakan sambung, tiba-tiba dikesan oleh ulama-ulama yang menghafal jalan-jalan dan juga yang lama berpengalaman dengan hadis-hadis dan sanad-sanad. Dia mengesan bahawa ada kesilapan. Disangka bersambung, rupanya ada sebenarnya perawi yang jatuh, yang gugur, ya, walaupun zahirnya dah nampak sambung. Jadi illah apa dia? Sababun ghamid. Satu sebab yang ghamid. Orang Melayu panggil rumit, ya, rumit. Ini yang payah dikesan. Khafi, dia tersembunyi. Yaqdahu fi sihhatil hadis, merosakkan hadis, ya. Dan tadilah disangka bersambung, tiba-tiba terputus, ya. Ma'a anna zahira as-salamatu minhu, ya. Zahirnya selamat. Zahirnya nampak macam bersambung, ya. Tengok proyek pertama memang dia jumpa proyek kedua, proyek ketiga memang jumpa seterusnya. Tapi sebenarnya ulama-ulama mengesan bahawa ada sesuatu yang terputus, ya. Okey, jadi mesti ada 5 syarat. Ittisalus sanad, adalatur ruwah, dhabtur ruwah, adamus syuzuz, adamul illah, adamus syuzuz. Ya, adamul illah dululah. Lagi bawah. Fa idza ikhtalla syartun wahid, kalau hilang satu syarat maka tidak dinamakan hadis sahih. Ya, hilang satu syarat pun dah cukup untuk menghilangkan layakan hadis sahih. Ini hadis Bukhari. Hadis Bukhari memang sahih lah, cuma kita nak tahu kenapa dia sahih. Qala al-Imam Bukhari, ya. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi, daripada bapanya ialah Jubair lah. Muhammad daripada bapa dia Jubair bin Mut'im. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur. Jadi dalam sembahyang maghrib Nabi baca surah Tur. Sanaduhu muttasil. Hadis ini bersambung sanad. Okey. Hadis ini daripada awal sampai akhir memang bersambung, ya. Rujuk kitab Tahzibul Kamal, Tahzibul Tahzib ataupun Takribut Tahzib. Memang kita akan dapati kalau takrib itu dalam bentuk tawaqat. Memang tawaqat itu bersambung, ya. Ataupun kalau Tahzibul Kamal dan Tahzibul Tahzib disebut tayang mati, ya. Jadi memang akan ada pertemuan di antara proyek pertama dan kedua dan ketiga dan keempat, ya. Ba dan jim, ba wa jim wa li anna ruwatuhu udulun dhabitun. Ba dan jim itulah syarat adalah dan juga dhabat. Memang perawinya semua adil dhabit, ya. Ini pun boleh rujuk kitab Darah Ta'dil, kitab Takribut Tahzib yang paling ringkasnya. Contohnya Abdullah ibn Yusuf ni siqatun mutqin. Ini diambil daripada kitab Takribut Tahzib. Dia ni bukan perawi, bukan siqah biasalah, mutqin. Maknanya disebut lagi sifat dhabit dia yang mendalam. Lagi nombor 2, Malik bin Anas ni imam. Ni imam, ya. Imam dari segi adalah, imam dari segi dhabit. Ya, ni imam mazhab, ya. Guru pada mazhab ni, mazhab Maliki. Ibnu Shihab ni, Muhammad bin Shihab ni guru besar. Ni orang kata kiblat ataupun kutub segala sanad. Faqihun hafizun mutqanun ala muttafaqun ala jalalatihi wa itqani. Ini Amirul Mukminin fil hadis, ya. Imam Zuhri. Muhammad ibn Jubair ni siqah.
cucu pada sahabat, ya, ataupun anak pada sahabat, ya. Jubair bin Mut'im ni sahabi, ya. Sahabat masuk Islam. Walaupun lewatlah dia sahabi. Wali annahu ghairu syadz, iz lam yu'arid man lam yu'aridhu ma huwa aqwa minhu. Dia tidak ditentangi oleh yang lebih kuat daripadanya, ya. Wali annahu laysa fihi illatu min al-illat, dan tidak ada penyakit. Ya, hukmuhu wujubu al-amali bihi. Kalau hadis itu sahih, maka wajib diamalkan bi ijma'i ahli hadis. Sepakat ahli hadis, ya. Wa man yu'taddu bihim, orang yang boleh diambil kira lah. Syiah tak ambil kira lah, Khawarij tak ambil kira, ya. Qadariyah, Mu'tazilah itu semua kita ambil kira. Yang kita ambil kiranya ahli sunnah, ahli hadis, minal usulin wal fuqaha, sama ada ulama usul fiqh ataupun fuqaha. Jadi kalau hadis itu sahih boleh diamalkan dalam hukum hakam, dalam akhlak, hatta dalam akidah, ya. Bahwa hujjatun min hujjati syar'i la yas'u al-muslima tarkul amala bihi, ya. Tarku al-amali bihi, ya. Tiada kelapangan bagi seorang muslim untuk tidak beramal. Al-muradu biqaulihim hadza hadisun sahih wa hadza hadisun ghair. Apa maksud ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih? Okey. Saya nak cerita secara lisan dulu, ya. Apa maksud hadis ini sahih? Maksudnya hadis ini melengkapi 5 syarat tadi. Lebih daripada itu terpulang kepada Tuhan lah. Untuk kemampuan manusia, itu saja 5 syarat yang kita kenakan. Tapi ada kemungkinan silap. Walaupun kita dah tetapkan 5 syarat yang ketat, tapi mungkin di sisi Tuhan lebih mengetahui bahawa itu salah. Itu luar cerita manusia lah. Setakat kemampuan manusia itu saja yang boleh kita katakan sahih, ya. Adapun yang sebenar itu dipulangkan kepada Tuhan lah, ya. Begitu hadis itu tidak sahih. Hadis tidak sahih. Sebab itulah dalam bab ini kita akan bincang panjang tentang dalam bab hadis dhaif nanti, ya. Hadis yang tidak sahih ialah yang tidak melengkapi 5 syarat. Kemungkinan dia sahih, ada kemungkinan dia sahih. Ada kemungkinan dia sahih. Walaupun ialah nipis ke ataupun sederhana ke, tapi masih ada kemungkinan. Cuma dari segi kemampuan manusia, dia telah dihukum ataupun dinilai sebagai tidak sahih, ya. Okey, tengok. Al-muradu biqaulihim hadza haditsun sahih anna syurutal khamsata as-sabiqata qad tahaqqaqat fihi. Jadi 5 syarat tadi dah ada. La annahu maqtu'un bisihhati, bukan kita pasti jazam yakin bahawa memang sahih pada hakikatnya. Itu dipulangkan kepada ilmu Tuhan dan kudrat kuasa Tuhan lah. Kita kudrat manusia, ini saja yang kita mampu untuk tawarkan ataupun beritahu ataupun tanggapkan bahawa dia adalah sahih. Li jawazil khata'i wa nisyan la siqah. Sebab kita kata siqah, adil, dhabit, tapi kemungkinan ada, bukan kemungkinan lah, memang akan ada tersilap, memang akan ada yang terlupa walaupun ditekun, teliti macam mana pun, ya. Wal muradu biqaulihim hadza haditsun ghairu sahih annahu lam tatahaqqaq fihi syurutus sihhatil khamsah, ya. Tidak berlaku padanya 5 syarat sahih, ya, yang tersebut tadi, ya. La annahu kadhibun fi nafsil amri, kita tak kata bohong. Pada hakikatnya itu dipulangkan kepada Tuhan lah. Sebab tu nanti kita akan tengok hadis dhaif. Diamalkan hadis dhaif dalam lapangan-lapangan tertentu dengan syarat-syarat tertentu dengan niat ihtiyat. Kata kemungkinan ada sandarannya kepada Nabi SAW walaupun menurut perhitungan kita secara zahir itu hadis yang dhaif, ya. Lemah lagi, ya. Tengok bawah. Cuba tengok bawah. Hal yujzamu fi isnadin annahu asahul asanid. Okey, ada ke di sana asahul asanid? Sanad yang paling tinggi sekali, yang paling sahih. Jawabnya, ada di sana beberapa sanad yang dianggap asahul asanid, sanad yang paling sahih. Antaranya yang pertama, tengok bawah. Kat bawah. Az-Zuhri an Salim an Abih. Okey, ini di antara sanad yang paling sahih. Imam Zuhri tadi, Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri itu imam besar dalam hadis, muttafaqun ala jalalatihi itu.
An Salim, kalau dia ambil hadis daripada Salim. Salim daripada bapanya. Siapa bapa Salim? Salim, bapanya ialah Abdullah bin Umar. Ini sanad Madani. Ya. Zuhri Madani, Salim Madani, Abihi Abdullah bin Umar pun Madani. Ya. Okey, ini dikatakan pendapat Ishaq bin Rahawai dan Imam Ahmad. Ini dua imam paling besar. Kalau bersatu dua orang ni jarang bersatu. Kalau dia bersatu, bersepakat menunjukkan dua orang ni berpendapat bahawa inilah sanad yang paling tinggi. Kalau Zuhri ambil daripada Salim daripada bapanya, ini sangat bersih. Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ialah Muhammad bin Sirin, ya. Ini sanad Kufi, sanad Kufah. Muhammad ibn Sirin an Abidah an Ali. Ali sahabat. Itulah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini dikatakan pendapat Ibn Madini, guru pada Bukhari, ya. Yahya Ali Al-Madini, maaf ya. Yahya bin Ma'in Ali bin Al-Madini wal Falas. Menurut pendapat lain pula, sanad yang paling tinggi ialah Al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Ini pun sanad Kufah, ya, Iraq. Ibn Ma'in, Yahya Ibn Ma'in, pendapatnya sanad yang paling sahih ialah Al-A'mash daripada Ibrahim An-Nakhai, ya. Alqamah daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan Az-Zuhri an Ali bin Husain an Abih an Ali. Zuhri daripada Ali bin Husain, ni cucu Nabi, daripada bapanya, daripada Husain, cucu Nabi lah, cicit Nabi, ya, daripada Ali. Ini dia katakan pendapat Ibnu Abi Syaibah, pengarang kitab Musannaf. Lagi bawah. Okey, ini yang hari ini diterima pakailah. Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Ruwiya zalika anil Bukhari. Imam Bukhari, terutamanya dalam sahihnya, ini sanad yang paling tinggi ataupun paling sahih, ya, dipanggil silsilah zahabiyah, ya, jalinan emas. Iaitulah kalau hadis diriwayatkan daripada Malik, Malik ialah imam, ya, Imam Malik bin Anas. Daripada Nafi' ialah maula, ya, maula Ibnu Umar, hamba kepada Ibnu Umar daripada Ibnu Umar. Jadi Salim anak, Nafi' maula kepada Ibnu Umar. Ma huwa awwalu musannafin fi sahihil mujarrid? Apakah karangan pertama tentang hadis sahih semata-mata? Ya, memang terpaksa mengambil masa yang sangat lama sehingga datang kurun ketiga Hijrah. Barulah selesai urusan menghimpun hadis sahih semata-mata. Akhirnya mendapat kelebihan ini ialah dua imam. Yang pertamanya Al-Bukhari, yang keduanya Muslim. Awal musannafin fi sahihil mujarrad. Sahih mujarrad mana sahih semata-mata, tidak ada dhaif dan lain dalam kitab ini. Yang pertamanya Sahih Bukhari, yang keduanya Sahih Muslim. Wa huma as-sahih kutubi ba'dal Qur'an. Jadi ini dua kitab yang paling sahih selepas Al-Quranil Karim. Wa qad ajma'atil ummatu ala talaqqi kitabaihima bil qabuli. Sepakat umat untuk menerima dua kitab ini yang baik, ya. Ayyuhuma asah, mana yang lebih sahih? Yang lebih sahih adalah Bukhari. Bukhari tidak syak lagi lebih sahih. Kerana syarat pertama untuk ittisalus sanad itu memang kelebihan Bukhari. Bukhari sangat mengenali sanad yang bersambung daripada sanad yang ada masalah. Wa aksaruhuma fawaid. Dia pun lebih faqih, ya. Lebih bijak dalam memilih hadis dan memahami hadis dan meletak hadis dengan tajuknya. Wa dzalika li anna hadis al-Bukhari ashaddu ittisalan wa awsaqu rijalan, ya, lebih kuat bersambung dan lebih siqah perawi, dan dia orang kata punya kanta besar untuk menyemak dan mengesan perawi-perawi. Itu tidak dapat ditandingi oleh Muslim sekali-kali lah. Okey, lagi. Walianna fihi min istinbatat al-fiqh wa an-nukat al-hukmiyah ma laysa fi sahih Muslim. Memang dari segi fiqh hadis pun jauh dia lebih tinggi, lebih meninggalkan Muslim, ya. Nak banding dengan Sahih Muslim lah. Hadza wa qaulu Sahih Bukhari asah min Sahih Muslim inma huwa bitibar mat. Itu secara umum lah, ya. Okey, hal istaw'aba as-sahiha aw iltazamah. Okey. Adakah Bukhari dan Muslim ini mensyaratkan untuk himpun segala hadis sahih ataupun memang dia beriltizam untuk himpun segala hadis sahih? Jawabnya tidak. Tidak, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kedua-duanya mukhtasar, ringkas. Ringkas, ya. Dalam Sahih Bukhari, kalau kita ada 3,000 hadis.
Itu diambil daripada 100,000 hadis sahih. Muslim ada lebih kurang 8,000 hadis, ya. Diambil daripada 100,000 hadis sahih lagi, ya. Jadi yang ditinggalkan jauh lebih banyak. Apa yang disimpan dalam dua kitab ni orang panggil zakat. Zakat orang tahulah 2.5% daripada harta, ya. Kalau RM100, RM2.50. Itu saja yang Bukhari letak dalam sahihnya, ya. Zakat ilmu saja. Sedangkan harta dia, harta hadis dia jauh lebih banyaklah. Faqad qala al-Bukhari ma adkhaltu fi kitabiha al-jami' illa ma sahha. Dia kata aku masukkan dalam kitab jami' ini apa yang sahih saja. Wa taraktu minas sihahi, aku tinggal yang sahih banyak lagi. Di hal itu kada panjang, ya, takut orang bosan dan yalah isu-isu lainlah. Laisa kullu syai'in indi sahih wada'tu hahuna. Muslim berkata macam tu. Bukan semua yang aku temui sahih aku letak di sini. Tidak, innama wada'tu ma ajma'u. Di sini aku letak apa yang ulama kita sepakat. Kalau ikut aku banyak lagi boleh masuk, tetapi ada yang guru-guru tak setuju aku tak masukkan. Walaupun aku dalam hati aku setuju. Okey. Hal fatahuma syai'un katsir au qalil. Sikit ke banyak apa yang ditinggalkan? Jawabnya banyak. Bukan sedikit, ya. Ada yang kata lam yafuthil qalil. Ibnu Akhram kata sedikit saja. Wa unkira alaihi. Tapi ulama kita tak setuju. Was sahih annahu fatahuma syai'un katsir. Ya, banyak sebenarnya. Bukhari kata ma taraktu minas sihhi aksar. Apa yang aku tinggal daripada sahih lebih banyak, ya. Jadi hari ini kita ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Kemudian sahih menurut ulama-ulama lain. Ahfazu mi'ata alfi hadis. Jadi Imam Bukhari kata aku hafaz 100,000 hadis. Wa mi'ata alfi hadis sahih. 100,000 hadis sahih, 200,000 hadis tidak sahih. Lagi? Jadi yang ada dalam Bukhari ini hanya 3,000. Menunjukkan memang dia bagi zakat je lah, sikit je, ya. Kam iddatu ahadith fi kulli minhuma. Okey. Bukhari dia kata ada 7,275. Itu jika berulang. Kalau dia buang, berulang ada 4,000 ataupun 3,000 hadis lebih, ya. Muslim ada 12,000 hadis kalau berulang. Kalau tanpa berulang ada 8. Tidak sebenarnya. Ada 8 lebih kurang, ya. Kena cek balik ni saya Muslim. Aina baqiyat najidu baqiyat al-hadis. Macam mana nak cari hadis sahih yang lain? Jawabnya kitab lain lah. Terutama kitab sihah. Ada sebenarnya ulama-ulama yang cuba mengarang sahih. Tapi tidak diterima baik oleh, tidak, orang kata lam tatalaqal ummatu bil qabul. Ulama tidak sepakat untuk menerimanya. Cuma di situ adalah madhanus sihah, ya. Kemungkinan di situ banyak ada sahih. Seperti Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Sunan Arba'ah. Sunan Arba'ah bermula daripada Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah, ya. Sunan Darul Qutni, Al-Baihaqi dan lain-lain lagi, ya. Nak bawah lagi? Okey, kita akan tengok secara ringkas, ya. Mustadrak Al-Hakim. Kita ada 3 kitab utama selepas Bukhari Muslim dalam bab sahih. Pertamanya Al-Hakim, yang kedua Ibn Hibban, yang ketiga Ibn Khuzaimah, ya. Al-Hakim kitabun dakham, ya, kitab besar. Okey, saya ringkaskanlah cerita. Kisah kitab ni sebenarnya Al-Hakim memang ulama besar. Nama pun Al-Hakim, jarang orang bergelar Al-Hakim. Tetapi kitabnya tidak menggambarkan tuannya. Kerana kitab dia ni, dia hanya sempat siapkan draft, tapi tidak sempat siapkan edit, ya, kitab yang edited, ya, yang disemak semula. Jadi sebab itulah dikatakan dia lebih kurang ada 4 jilid. Jilid pertama, rubu'uhu, 1/4 daripadanya sempurna. Tapi 3 lagi itu, salah satu arba' al-baqiyah, itu yang bermasalah, ya. Banyak ada dhaif pun ada, hampir maudhu' pun ada, macam dia sahih kerana dia tidak sempat semak dan dia meninggal dunia, ya. Yang nombor 2, bab Ibn Hibban, ya. Yang kedua Ibn Hibban. Ibn Hibban lebih bagus daripada Al-Hakim. Dan kitabnya lebih besar. Hari ini dicetak lebih kurang 25-26 jilid, besar. Cuma masalah dia asalnya tidak disusun. Dia tidak susun. Hari ini telah tersusun. Yang susun tu nama Ibn Balban. Ini Sahih Ibn Hibban dengan susunan Ibn Balban, ya.
Cuma dia tasahul sikit. Ya. Antara mazhabnya ialah mana-mana perawi yang majhul, tidak dikenali, maka dia thiqah. Kerana seorang yang tidak akan terlibat dengan hadis, mereka orang baik-baik walaupun dia majhul. Ya. Jadi itu tasahul, meringan-ringankan. Ulama kita tak terima mazhab Ibn Hibban lah. Sebab asalnya seseorang dituduh sehingga terbukti sebaliknya dalam ilmu hadis dan juga dalam ilmu mahkamah syahadah. Jim, Sahih Ibn Khuzaimah. Ini yang lebih baik. Antara tiga ni yang terbaik. Cuma masalahnya tak sampai kepada kita. Kitab ini antara kitab yang hilang. Al-Kutubil Mafqudah. Kitab yang hilang. Cuma ada sampai kepada kita lah. Ada jilid. Kalau tak silap saya 2 hingga 3 jilid. Yang sampai kepada kita. Ibn Khuzaimah. Yang baki lagi masih lagi hilang. Di Mustakhraj saya tak nak baca. Yang bawah. 10 tinggalkan. Tengok ni. Sebelum tu tengok. Tak pernah tinggal-tinggal. Mustakhraj tinggal semua. Mustakhraj tinggal semua. Yang ni. Mahu okey. Mau 11 tu penting ya. Ma huwa al-mahkumu bi sihhatihi mimma rawahu syaikhan. Okey, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, adakah semuanya sahih? Yang ni perlu kita mengaji manhajul muhadditsin, metod pengarang. Manhajul Bukhari, manhajul Muslim. Kalau Bukhari yang sahihnya ialah usulul Bukhari dia. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara bersambung sanad daripada awal sampai ke hujung, itu yang sahih. Ada ke yang tak bersambung? Ada. Ada mu'allaq. Biasanya muqaddimah, contohnya an Ibn Abbas, an Nabi SAW. Itu terpotong sanad. Itu tidak semestinya sahih. Hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Kemudian, Sahih Bukhari terbagi 3 setiap bab. Pertama tajuk. Tajuk tu kadang-kadang ada mu'allaq. Kemudian usul. Yang Sahih Bukhari yang kedua. Yang ketiga, dia ada syawahid dan ada mutaba'at. Iaitulah ada hadis-hadis yang diberi sokongan. Jadi yang kedua ni yang sahih. Yang Sahih Bukhari, orang panggil usulul Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara bersambung sanad. Itu yang sahih. Adapun yang mu'allaq ataupun yang datang secara mutaba'at ataupun secara syawahid, itu tidak semestinya sahih. Walaupun kebanyakannya sahih lah. Kalau Muslim pula, Muslim ialah isunya ia ada mukaddimah yang panjang. Jadi mukaddimah Sahih Muslim belum Sahih Muslim. Sahih Muslim bermula daripada Kitabul Iman. Baru bermula Sahih Muslim. Walaupun di mukaddimah itu tidak semestinya sahih. Ya. Lagi? Okey, ini cerita mu'allaq. Mu'allaq tak apalah, tinggal pun tak apa sebab kita akan belajar ba'di ta'if tentang mu'allaq. Maratibus sahih. Okey. Sahih yang paling tinggi ialah yang tadilah diriwayatkan dengan sanad yang tinggi tadi. Macam Malik An-Nafi' Ibn Umar, silsilatul zahab. Kemudian lebih rendah. Okay. Tengok bawah lagi. Bawah lagi. Okey, ini penting. Ini maratibus sihah. Maratib hadis-hadis sahih. Yang 7. Hadis sahih yang paling tinggi ialah mattafaqa alaihi. Atau muttafaqun alaihi dipanggil. Mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Kemudian marawahu Bukhari saja, marawahu Muslim saja. Yang ketiga, yang keempat, sahih di atas syarat keduanya. Sahih ala syarti al-Bukhari wa syarti Muslim. Sahih menurut syarat. Syarat ni merujuk pada perawi. Jadi perawi itu ialah perawi Bukhari, perawi Muslim. Walaupun dalam kitab luar Bukhari Muslim. Maka itu nombor 4. Dari segi darjat kesahihan. Yang kelima, apa yang menurut syarat Bukhari saja, tapi Bukhari tidak mengeluarkannya. Mana diriwayatkan oleh orang lain, tetapi perawinya perawi Bukhari. 6, perawinya perawi Muslim, tapi tak ada dalam Sahih Muslim. Yang ketujuh, apa yang sahih menurut ulama lain. Tengok tu. 6 yang pertama, semua berkait dengan Bukhari Muslim. Sebab Bukhari Muslim dia panggil ittifaqul ummah, ijma'ul ummah ala jalalatihima. Kemudian baru datang orang lain. Apa yang sahih menurut Ibn Khuzaimah, apa yang sahih menurut Ibn Hibban, apa yang sahih menurut Al-Hakim,
Apa yang sahih menurut At-Tirmizi contohnya, apa yang sahih menurut An-Nasa'i dan sebagainya. Ya. Syartus Syaikhain. Apa dia syarat Bukhari Muslim? Syaikhain Bukhari Muslim. Melainkan ceritanya perawi. Ya. Ruwatuhuma. Perawi kedua orang itu. Sebab orang itu tak bercakap. Dia tak sebut syarat apa. Cuma dia meriwayatkan daripada perawi-perawi, maka mana-mana orang yang meriwayatkan dengan perawi-perawi Bukhari Muslim, maka dikatakan dengan syarat keduanya. Ataupun salah seorang daripada keduanya. Kita boleh. 14. Ma makna qawli muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih ialah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukan makna sepakat umat. Tetapi hari ini dah sepakat umat ke atas Bukhari dan Muslim, maka dia sekaligus menjadi makna sepakat umat. Asalnya sepakat Bukhari dan Muslim saja. Hadis itu ada dalam Bukhari, hadis itu ada dalam Muslim secara sepakat. Bukan sepakat umat, sepakat dua orang ini. Tapi hari ini dah umat sepakat di atas kedua orang ini, maka dikatakan sepakat umat jugalah. Hal yushtaratu fi sahih an yakuna azizan. Ini satu isu. Kita dah belajar tadi sebelum ini tentang masyhur, aziz dan gharib. Gharib, aziz dan masyhur. Gharib satu jalan, aziz dua jalan, masyhur tiga ataupun lebih, belum sampai tahap mutawatir. Soalannya, adakah disyaratkan aziz? Ataupun maksud lainnya, adakah hadis gharib tidak boleh jadi hadis sahih? Jawabnya, hadis gharib boleh jadi sahih. Ya? Jadi, adakah disyaratkan pada sahih dia semestinya aziz? Jawabnya tidak. Sebab hadis gharib pun boleh jadi sahih. Jadi, masyhur, aziz, gharib itu tidak ada petanda kepada sahih dan tidak sahih. Ya? Hadis masyhur boleh jadi sahih, boleh jadi dhaif. Hadis aziz boleh jadi sahih, boleh jadi dhaif. Hadis gharib pun boleh jadi sahih walaupun dia gharib. Dan boleh jadi dhaif. Ya? Ada lagi tajuk ke? Saya rasa tak ada dah. Okey, Hasan kita akan tengok dalam kuliah yang lain. Sekadar itu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.